Mula-mula Trump kata it's not American punya missile. Tapi bila dicek, Tomahawk tu made in USA. Ada yang kata undang-undang antarabangsa ni seolah-olah tidak wujud. Okey, sebab kita ada prinsip apa kita kenali sebagai sovereignty kan. Presiden Trump ni dia guna pula akta lain untuk mendapati bahawa terdapat negara ni termasuk Malaysia, dia kata telah melanggar undang-undang dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi podcast kita pada hari ini yang akan membincangkan konflik yang sedang berlaku di negara Iran. Satu perkembangan yang kini menjadi perhatian masyarakat antarabangsa. Konflik ini bukan sahaja melibatkan dimensi ketenteraan, tetapi juga menyentuh persoalan lebih kompleks daripada itu, seperti program nuklear Iran, hubungan tegang di antara Iran dan juga Israel bersama dengan Amerika Syarikat, serta dinamika politik dan agama di Timur Tengah sejak berlakunya revolusi Iran pada tahun 1979. Dalam perbincangan pada hari ini, kita akan meneliti beberapa persoalan penting, antaranya apakah faktor sebenar yang mencetuskan konflik yang berlaku pada hari ini. Sejauh mana isu ini benar-benar disebabkan oleh ancaman nuklear sebagai pendorong kepada konflik yang berlaku, serta bagaimana undang-undang perang benar-benar dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pada hari ini. Dan untuk mengupas perbincangan kita pada hari ini, kita bertuah sebenarnya kerana dapat mengundang dua orang saya boleh anggap sebagai tokoh akademik yang akan membincangkan dan mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk yang begitu penting ya pada hari ini. Dan saya perkenalkan ya, kita ada dua tetamu. Yang pertama saya perkenalkan Profesor Dr. Asmadi Idris. Saya berikan sedikit background ya Dr. Asmadi. Profesor Asmadi ini merupakan dekan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan merupakan saya boleh anggap pakar dalam bidang Asia Barat dan telah mengajar ataupun melakukan penyelidikan dalam bidang ini lebih daripada 30 tahun ya Prof Asmadi. Selamat datang ke studio kita. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan pula tetamu kita yang kedua, iaitu Dr. Muhammad Syauqi Matrazi, merupakan pencara kanan di fakulti yang sama, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan Dr. Syauqi ini bidang dia memang menjurus ke arah sejarah Asia Barat dan beliau telah berkhidmat dengan UMS for the past 25 years ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Syauqi kerana sudi bersama dengan kita di Studio 9 ini ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Mungkin bagi memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya suka untuk kick off the ball dengan menanyakan satu soalan kepada Profesor Asmadi. Prof Asmadi, kalau kita lihat ya, sejarah Iran ini, dia telah melalui satu perkembangan yang cukup penting, cukup bermakna dan cukup orang kata interesting. Kenapa saya katakan begitu? Sebab tamadun Iran kalau kita lihat ya, telah survive for over 2,500 years, lebih daripada 2,500 tahun, dan bermula daripada zaman Cyrus the Great, seorang pemimpin Parsi yang begitu terkenal dengan sistem keadilan yang beliau bina di Iran suatu ketika dahulu. Juga terkenal sebagai pelopor kepada human rights yang kita perjuangkan pada hari ini. Jadi negara Iran juga, walaupun pada ketika itu dia bukanlah negara ya Prof, tetapi sejarah perkembangan itu kita telah lihat bagaimana Iran biasa sebenarnya diserang oleh Alexander the Great. Iran juga biasa diserang oleh Roman Empire. Dan jangan lupa juga mereka ini pernah diserang oleh kerajaan Mongol ya suatu ketika dulu. Jadi dalam tempoh yang cukup panjang ini kita dapat lihat dia orang survive. Survive bukan dalam erti kata negara, tetapi mereka survive dari segi tamadunnya, dari segi pemikiran, budaya, dan juga intelektual.
Jadi untuk memulakan persoalan ini, boleh tidak Prof jelaskan sedikit sebanyak kepada kita semua, apa sebenarnya yang menjadi punca kepada konflik yang sedang berlaku di Iran pada hari ini? Please enlighten us on this. Thank you. Terima kasih Tuan Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucap terima kasihlah kepada podcast UMS kerana menjemput kami bincang tentang isu terkini lah kan, isu walaupun sebenarnya Presiden Trump tidak mau guna perkataan perang, dia kata krisis ataupun serangan Amerika Zionis Israel terhadap Iran lah. Saya rasa bagus juga Sabah ni kan, sekali kita bincang tentang isu Timur Tengah. Biasanya Sabah ni banyak bincang budaya, etnik, pelancongan kan. Jadi bagus sekali dia menjadi satu, bukan rare tapi sebagai satu lagi menambah resepi perbincangan, dan bagus punya untuk intelek pahaman rakyat Sabah lah khasnya. Semalam pun bila saya tengok khabar Daily Express Sabah tu, banyak isu tentang impact of Iran ini terhadap ekonomi khasnya. Jadi dia jadi sebagai sudah macam satu kemestian lah. Okay, balik pada persoalan tu tadi, kalau kita lihat secara mudah, kita boleh teliti ucapan Trump sendirilah. Dia kata pasal ada imminent nuclear threat from Iran kan. Ada dia kata ancaman yang imminent pula tu, yang real terhadap senjata nuklear Iran. Tapi satu hari, 2 hari lepas tu nada Presiden Trump ni menurun. Dia kata apa? Ballistic missile. Perlu berpandu pula. Dan ditambah lagi drone, Iran melancarkan drones, dan untuk menghalang juga ataupun menghukum proksi negara Iran inilah seperti Hamas, Houthi, Hizbullah ini. Jadi ini yang dinaikkan. Jadi apabila Presiden Trump sendiri menaikkan isu-isu ini, seakan-akan tidak lagi berpusat kepada kewujudan the real existence of nuclear threat tu. Jadi kita sudah faham sini, kita boleh faham bahawasanya pembangunan nuklear Iran ini bukanlah sebagai satu alasan yang paling kukuh lah. Dia masih bersifat persepsi sebenarnya, tapi dijadikan alasan untuk memulakan serangan pada 28 Februari yang lalu. Dan bercakap pasal nuklear ni, sebenarnya Perdana Menteri Netanyahu sendiri sebenarnya tahun 2012 semasa dia memberi ucapan dalam Perhimpunan Agung PBB itu, dia memang tunjukkan, dia kata Iran sudah sekarang memang uraikan uranium tu 90%. 2012. Boleh kita rujuklah di mana-mana media kan, dia tunjuk. Tapi apabila kenyataan tu, pihak IAEA kan, yang autonomik yang bertugas ni, membuat kajian, pergi ke Iran, dakwaan 90% tu tidak tepat. Tidak tepat. Dia sebetulnya kalau nak mencapai nuclear weapons ini, memanglah perlu 90% lah penguraian uranium tu kan. Tapi Iran tidak sampai situ. Jadi dipahamkan masih di bawah 30%, 40% macam itulah. Tapi apabila Obama jadi presiden ketika itu 2015, Obama membuat perjanjian dengan Iran dan negara-negara pemilik nuklear ni lah, China, Rusia kan, 2015. Iran memang setuju mendandatangani menghadkan penguraian uranium itu hanya dalam sekitar 3.67% tidak saya, atau menghampiri 300 kg lah begitu uranium. Dan ini memang bukan untuk nuclear weapons, hanya untuk tenaga dan sebagainya. Dan bagi penganalisis Amerika, dasar Obama itu berjaya menghalang, mengekang Iran daripada dikaitkan sebagai imminent threat itulah. Tapi bila Trump menjadi presiden pada tahun 2018, dia batalkan perjanjian Obama ni. Biasalah Trump kan, he always right kan. Dibatalkan, dan apabila dibatalkan, Iran pun respon
Oh, di sini dia mau uraikan, dia tambah uraian uranium itu. Sehingga memang mencapai 60%. Tapi belum lagi sampai 90%. Dan ini disahkan oleh IAEA sebenarnya beberapa hari sebelum penyerangan di US dengan Israel ini. Memang dikata Iran ni dia ada melanggar sedikit lah. Tapi tidak sampai kepada 90%. Masih dalam lingkungan 60% tu. Jadi maknanya dia kata Iran perlu. Tapi Iran ada sebab tertentu. Ini bukan saya mau bikin Iran, tapi yang saya cerita tadi itu. Patutnya benda yang sudah bagus, Obama dan 2018, tiba-tiba dibatalkan. Jadi ini yang menyebabkan dia responded. Jadi bila begini, 4 tahun kemudian, dinaikkanlah, dipromosikanlah Iran is developing nuclear weapon. Jadi balik lagi naratif yang 2012 tu. Jadi ini yang dijadikan sebagai puncak sekarang lah mengatakan bahwa Iran ini ada potensi membangun nuklear, tapi on the ground tidak ada. Ini disahkan sendiri oleh IAEA, disahkan oleh sendiri penganalisis, even expert lah nuklear di Amerika, mengatakan Iran jauh lagi untuk membangunkan senjata nuklear. Maaf Prof, kalau saya boleh mencela kenyataan Prof tadi kan, kalau kita tengok dia punya skrip nih macam lebih kurang sama juga dengan serangan ke Iraq dulu kan. Kalau kita ingat masa serangan Perang Teluk 2003 tu, Iraq diserang oleh Amerika Syarikat, alasan yang diberikan oleh Presiden Bush, dia katakan bahawa kerajaan Saddam Hussein memiliki WMD, Weapons of Mass Destruction. Betul. Tapi bila IAEA pergi cek, tiada, dia tukar alasan. Dia tukar alasan, dia kata bahawa kerajaan Saddam Hussein mempunyai hubungan dengan kumpulan Al-Qaeda, terorisme. Bila diorang tidak jumpa itu link, dia ubah lagi, katakan bahawa Saddam Hussein adalah seorang pemimpin yang tyrant. Saya suka petik ada satu kenyataan di sini yang dikeluarkan oleh Defense Intelligence Agency Report 2025. Saya sebutkan di sini, dia kata Iran would have the capability of attacking Iran with a ballistic missile, ICBM, by 2035. Maksudnya ada 9 tahun lagi baru Iran ada betul potentiality untuk melakukan nuclear arsenal sini. Jadi betul lah Prof kata, maksudnya capability Iran belum sampai ke tahap itu, tetapi yalah. Dan saya mau tambah di Rizal, sebenarnya bila dilancarkan NPT itu kan, Non-Proliferation Treaty, memang yang dibenarkan memiliki nuklear ni 5 kuasa besar itulah, Rusia, China, US, France, UK kan. Yang tiada nuklear ni, termasuklah Iran, memang Iran menandatangani itu perjanjian NPT 1970. Dia tidak tolak, dia tanda tangan. Di mana di segi ni dia sudah patuh peraturan dan dukungan antarabangsa. Tetapi 4 negara ni seperti India, Pakistan, Korea Utara kan, ini ada pula nuklearnya. Sebab alasannya mereka ni di luar daripada NPT. Dengan kata lain, hanya 151 negara yang tidak tanda tangan NPT itu. Manakala Israel memang dia ada nuklear, dia tidak pernah pun mengiktiraf NPT. Jadi di sini maknanya NPT itu memang sesuatu yang bagus tau. Maknanya sudah ada guideline, panduan, undang-undang antarabangsa untuk setiap negara ini mematuhi. Dan Iran sudah terbukti dia mematuhi. Dia sudah tanda tangan. Maknanya dari segi physical evidence dia sudah tanda tangan. Tapi seperti juga pengajian-pengajian yang lain, walaupun ada panduan, NPT ke sebagainya, dia sebenarnya tidak menghalang sepenuhnya setiap negara untuk membangunkan senjata nuklear. Dan inilah tugas yang 5 kuasa besar ni untuk memastikan bahawa setiap negara itu perlu mematuhi. Dan dalam konteks ini, kalau kita selidik, report sebenarnya Iran tidak melanggar, tidak capai pun 90%. Jadi di sini jadi macam tadi betul saya setuju, konteks Iraq itu, maknanya naratif itu memang lebih kurang sama. Skripnya lebih kurang sama. Ya, dan kalau saya boleh tambah lagi sedikit, sebenarnya Iran ini sejak 1979 kan sudah terlepas daripada rumah keluarga besar Amerika. Sebab sebelum revolusi 1979 tu, Reza Pahlavi itu kan, yang dinasti terakhir lah Iran ni lah, ialah paling close friend dengan Amerika. Jadi bila kawan karibnya ni jatuh, bangun boleh menggantikan ni, Masya Allah, Tabarakallah kan, berserban hitam pula.
Jadi ini ada masa tu tahun 79 tu dianggap inilah mungkin dia kata pengubah masa depan apa Islamic apa nama dia tu PEN Islamika. PEN Islamika atau PEC Islamika. Jadi risau semua. Kan, tetapi akhirnya bila semakin tunggu tiada ada pula Islamikanya. Dan orang pun tahu Iran ini dia mewakili Syiah kan. Walaupun itu bukan sebagai satu alasan lah, tapi maksudnya apapun ramalan-ramalan yang dikatakan Iran ini akan merajai Timur Tengah semua tidak tepat. Dia masih saja single entity yang mewakili kerajaan Islam Republik Syiah di Iran sehingga sekarang. Dan yang hebatnya lagi, negara-negara Sunni tidak pernah pun memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, termasuk Malaysia. Jadi itulah saya rasa kematangan setiap negara perlu dalam menghadapi situasi krisis seperti ini. Terima kasih Prof. Satu mukadimah yang saya rasa cukup menarik. Kita meninjau sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan, termasuk juga realiti yang berlaku di negara Iran itu sendiri. Saya lanjutkan perbincangan kita kepada tetamu kita yang kedua, Dr. Syauqi. Saya suka petik juga contoh yang diberi oleh Prof. Asmadi tadi. Dia kata sebelum revolusi 1979 nih, hubungan Iran dengan Amerika Syarikat dan juga Israel begitu rapat. Begitu rapat ya. Walaupun kita tahu hubungan diplomatik antara Iran, kerajaan Shah Pahlavi, Reza Pahlavi ya, bersama dengan Israel itu bersifat de facto. Dia bukanlah hubungan yang bersifat de jure dalam istilah undang-undang antarabangsanya. Jadi apakah sebenarnya yang mencetuskan kepada perubahan drastik ini? Selepas 79, ialah kita tahu berlaku revolusi, hubungan Iran dengan kedua-dua negara tersebut, US dan juga Israel, berubah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmadi, Dr. Rizal, terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Bercakap berkaitan dengan hubungan Iran dengan kuasa besar ni, ia telah pun bermula sejak awal abad ke-19 lagi sebenarnya. Maknanya pada dinasti Qajar, ini kita nak sorot kembali sejarah yang lampau dinasti Qajar waktu Empayar Osmaniyah dahulu kan. Dinasti Qajar ini di bawah Sultan Ahmad Shah itu, Riza Shah Pahlavi pada ketika itu merupakan salah satu seorang daripada komander daripada tentera dia kan gitu. Jadi ketika itu Soviet dengan British telah pun bertapak pada awal abad yang ke-18 lagi ataupun pada awal abad yang ke-19 lagi begitu. Ini disebabkan oleh geopolitik di situ, geopolitik di sekitar perang dunia yang pertama itu, saya kira Rusia telah pun menawan ataupun di kawasan utara itu telah pun mengawal di kawasan utara Iran itu dengan faktor dalam konteks politik dia itu, dan juga British di kawasan utara, di kawasan Kuala Gulf itu kan, di kawasan Gulf itu kerana untuk menjadi buffer zone kepada India itu sendiri. Okey. Jadi di situ kalau kita mendapati Riza Shah Pahlavi ini dia telah pun initiate satu rampasan kuasa dinasti Qajar pada ketika itu dengan sokongan daripada British pada ketika itu pada tahun 1921. Dia telah melancarkan pemberontakan dan seterusnya menjatuhkan dinasti Qajar yang pada ketika itu dalam keadaan lemah. Jadi inilah naik Riza Shah Pahlavi ini. Riza Shah, dia ada beberapa nama yang mungkin kita akan confuse. Riza Shah Pahlavi, lepas itu anak dia naik 1941 iaitu Muhammad Riza Shah Pahlavi pula. Dia ada Muhammad. Yang sekarang yang menunggu ini iaitu Riza Pahlavi, kan begitu. Jadi dia Seperti ada Pahlavi lah. Jadi ini bermula dinasti Pahlavi pada ketika itu menggantikan dinasti Qajar itu 1921, dia rectify 1925 begitu. Jadi Riza Shah Pahlavi ini bapa dia 1921, dia memerintah 1925 sampailah 1941 itu kita mendapati
Barat, terutamanya Soviet pada ketika itu, sebagai salah satu daripada dua lah, British dengan Soviet pada ketika itu menjadi kuasa Barat yang tradisional di situlah sebelum Amerika datang pada 70-an itu kan. Jadi itulah menjadi lubuk emas kepada British. Kita ingat Anglo Persian Petroleum, sekarang ni BP lah sekarang ni kan, telah pun bertapak pada 1920-an itu di Iran. Ini menjadi lubuk emas kepada British itu sendiri. Dan Iran pada ketika itu memberi pajakan, bukan menjual tapi memberi pajakan kepada, jadi maknanya keuntungan yang begitu besar terhadap British pada ketika itu. Ini. Lepas itu Soviet pula dia lebih kepada persoalan pengawalan wilayah, kerana untuk mengawal maknanya untuk maknanya di wilayah selatan itu, di Tehran dan seumpamanya. Dia banyak juga ekspertis Rusia pada ketika itu. Masa Riza Shah Pahlavi ini kita mendapati bahawa maknanya banyak sekali ekspatriat dan seumpamanya itu telah pun masuk ke ini kan. Tetapi Riza Shah Pahlavi ini dia apa orang panggil U-turn. Dia menyokong Jerman pada ketika itu. Menyebabkan kerana apa dia menyokong Jerman? Dia ada semangat nasionalis Persian itu. Dia kata British, terutamanya British lah, monopoli dia punya minyak dan sebagainya itu, dia perlukan kuasa yang ketiga, iaitu dia sokong Jerman pada ketika itu. Ini dari sudut sejarah sedikit lah kan, dari sudut sejarah. Dia sokong Jerman pada ketika itu. Tetapi kita mendapati bahawa pada 1941, ringkas cerita lah kan, 1941, British dan juga Rusia sendiri telah pun menggulingkan Riza Shah Pahlavi, menaikkan anak dia pada ketika itu, iaitu Muhammad Reza Shah, yang inilah sampai 1979 itu kan, yang ialah mempunyai macam-macam cerita jugalah yang disediakan. Jadi apabila naik Muhammad Reza Shah Pahlavi 1941 sampai 1979, sampai revolusi itu kan, kita mendapati bahawa waktu inilah Muhammad Reza Shah Pahlavi menjadi dokongan kepada Barat, maknanya menjadi lubuk emas lah kepada Barat, terutamanya Amerika. Pada 1970-an, Presiden Nixon pada ketika itu kan, dia telah pun menjalankan ataupun memperkenalkan dasar Twin Pillars Policy. Twin Pillars Policy ini maknanya di kawasan Asia Barat ini dia perlu dua kuasa ini dalam konteks dunia Islam. Yang pertamanya Iran dan yang keduanya Arab Saudi. Iran di bawah Shah Iran, Arab Saudi di bawah pengawalan minyak dia lah, begitu kan. Jadi maknanya di bawah di bawah Nixon pada ketika itu pelbagai pakar dan seumpamanya dia mengawal sepenuhnya. Dan Muhammad Reza Shah Pahlavi pada ketika itu telah pun menjalankan dasar anti-komunis. Dia waktu itu Cold War kan, dan kita mendapati dia menjalankan White Revolution pula untuk memodernkan Iran daripada nilai-nilai tradisi itu kan. White Revolution pada 1963 kan, dia memperkenalkan secularism, dasar secularism, modernisasi dan seumpamanya itu kan. Dan pada ketika itu kita mendapati juga perhubungan dengan Israel sudah pun mula dijalinkan waktu dibina, waktu Muhammad Reza Shah Pahlavi itu. Okey, ada yang ejen Sabak umpamanya, Sabak. Mula-mula dia nak jemput Mossad masuk. Mossad itu ejen Israel itu untuk menangkap penentang politik dia. Tetapi Amerika kata tak payahlah, Mossad itu nanti memberi suatu identiti yang tak bagus pula kan. Tapi dia tubuhkan Sabak. Sabak ini mendapat nasihat daripada perisikan Mossad itu sendiri. Jadi pelbagailah. Kalau kita tengok Muhammad Reza Shah Pahlavi pun menjadi, saya fikir ada istilah menyata puppet ataupun boneka kepada Barat lah, pelbagai kan. Jadi dari sudut identiti tradisionalnya, kalau kita tengok Iran, dia merupakan salah satu daripada apa orang panggil the cradle of tamadun Islam ini kan, Islamic civilization. Di situ
pelbagai lah kan tamadun Islam dan seumpamanya dari sudut syariah dan seumpamanya telah pun diubah oleh Muhammad Reza Shah Pahlavi ni. Jadi ini menimbulkan kemarahan kepada pihak pelbagai pihak lah, sama ada nationalism, begitu juga dengan ayatullah, golongan-golongan ulama dan seumpamanya untuk mengembalikan. Begitu juga dari sudut human right umpamanya. Presiden Jimmy Carter telah pun menasihatkan Muhammad Reza Shah Pahlavi supaya berhati-hati dalam konteks human right ini. Okey. Sehinggalah pada 1979, 1979 kita mendapati kalau tak silap saya pada Februari 1979 revolusi telah pun tercetuslah. Dan inilah menjadi turning point kepada perhubungan Barat dengan Barat dengan Iran ini. Apabila Barat sejak daripada awal abad yang ke-20 abad yang ke-20 lagi kita mendapati Iran menjadi lubuk emas kepada Barat pada ketika itu. Tetapi selepas daripada itu kita mendapati 1979 begitu berubah sekali. Dasar Republik Islam yang telah pun dikemukakan oleh Ayatullah Khomeini umpamanya kan, Ayatullah Khomeini telah pun memutuskan hubungan langsung dengan pihak Barat, dengan pihak Amerika Syarikat, dengan pihak Israel umpamanya, dan digelar pula sebagai the Great Satan umpamanya, the Great Satan kepada Amerika Syarikat begitu kan. Lepas tu Israel the Little Satan pula begitu kan. Jadi pelbagai lagi lah krisis umpamanya tawanan pada tahun 1979, 1981 apabila Iran telah pun menawan di kedutaan Iran pada ketika itu. Dan pelbagai lagi lah apabila maknanya apa yang Prof Asmadi kata, apabila Iran telah pun menjadi digelar sebagai axis of resistance umpamanya. Walaupun ialah of course negara Iran ini masih lagi menjadi satu entiti negara, tetapi dikatakan dia telah pun menaja proksi-proksi itu, proksi-proksi di Syria umpamanya, di Lebanon dan juga di Yaman dan seumpamanya, dan dia menjadi axis of resistance. Dan dimainkan pula persoalan-persoalan kemazhaban ini, persoalan Sunni yang moderate dan seumpamanya itu versus kepada axis of resistance itu. Jadi ini telah pun saya kira menjadi suatu naratif lah, suatu naratif yang baru terhadap Iran. Ialah of course kalau kita tengok kalau kita katakan persoalan mazhab ini merupakan persoalan saya kira persoalan yang agak mendasar jugalah dalam konteks Sunni dan juga Syiah itu kan. Tetapi saya fikir ada ruang-ruang tertentu untuk kerjasama itu. Tetapi saya kira apabila masuknya peranan yang dimainkan oleh pihak Amerika Syarikat yang sentiasa saja mengacau, yang saya istilahkan sentiasa saja mengacau, dan cuba menghalang Iran ini membangunkan nuklear yang mengganggu kepada hegemoni Amerika itu di kawasan tersebut, dan juga menjadi sebagai gangguan kepada kewujudan Israel itu sendiri. Ini yang saya fikir menjadi suatu dasar kenapa Iran itu telah begitu dimusuhi sekarang inilah. Di samping lubuk emas mereka itu telah pun saya kira lubuk emas yang petrodolar itu yang telah pun hilang kan. Dari sudut yang lain pula kita tengok mereka telah memainkan naratif bahawa Iran itu adalah merupakan salah satu daripada ancaman kepada Israel itu sendirilah. Okey, kerana maksudnya dia tidak seiring dengan ideologi Barat, Amerika Syarikat dan juga Israel begitu ya. Iya. Terima kasih Dr. Syauqi. Satu imbauan sejarah yang saya rasa cukup menarik, cukup panjang. Kita dan sejarah ini perlu hargailah. Saya ingat tahun 71 tidak silap ya. Muhammad Shah Reza Pahlavi ada buat satu celebration besar kan. Pada tahun 71 dia panggil hari memperingati Cyrus the Great. 2500 tahun kewujudan tamadun
Persia, dan dilaporkan lebih daripada 60-70 dignitaries kan dari seluruh dunia datang ke Iran pada ketika itu, dan of course ianya menelan kos yang besar untuk dianjurkan. So itu menunjukkan betapa megah dan bangganya kerajaan sebelum tahun 1979 terhadap sejarah mereka itu. Mungkin saya nak menambah Ya. berkaitan dengan Muhammad Reza Shah ni. Ya, of course dia merupakan ialah of course incline kepada barat lah sebagai pemimpin yang menjadi ini kepada barat. Tetapi dari sudut dia punya kepribadian dia pun, di samping dia mempunyai dia mempunyai cita-cita untuk memodernkan barat, tetapi memodernkan Iran itu. Tetapi saya fikir dari sudut moral ini yang tak boleh diterima itu kan. Maknanya satu kepimpinan yang dikatakan nak muncul sebagai kuasa kelima begitu dalam konteks Middle East itu, dia telah pun mempamerkan suatu syairan, suatu attitude yang tidak disenangi oleh pihak sebahagian besar daripada rakyat Iran tu. Di kala mana hasil minyak Iran yang begitu meningkat sekali, kekayaan yang begitu meluas sekali, tetapi rakyat seperti di wilayah Baluchistan umpamanya kan, dan seumpamanya itu kebuluran. Dia begitu, saya fikir begitu berpoya, dalam istilahnya berpoya-poya lah kan. Tidak ada persoalan omatik dan seumpamanya, tidak ada. Jadi ini menjadi satu, saya fikir suatu orang panggil ancaman jugalah terhadap human right di situ. Okay. Terima kasih Dr. Syauqi. Kita beralih semula kepada Prof. Asmadi. Lanjutan. Kalau kita tengok semenjak krisis ini tercetus pada 28 Februari, ini sudah masuk lebih daripada 2 minggu. Serangan Israel dan juga Amerika Syarikat itu berlaku. Dan kita tengok ramai yang terkorban itu terdiri daripada kanak-kanak, orang awam, malah ada juga kita panggil combatants, askar yang terlibat turut tercedera. Jadi melihat kepada perkembangan ini, pada pandangan Prof, sejauh manakah undang-undang kemanusiaan antarabangsa, ataupun undang-undang perang lah kita panggil benar-benar dipatuhi oleh pihak yang terbabit ataupun terlibat dalam konflik ini? Sejauh mana mereka menghormati Geneva Conventions? Kalau kita tengok Geneva Conventions secara jelas memberi perlindungan terhadap combatants, perlindungan terhadap orang awam, wartawan, termasuk juga tahanan perang. Jadi ini semua satu perlindungan yang agak komprehensif. Setakat ini Prof tengok macam mana? Adakah perkara itu dipatuhi? Masih. Inilah kelebihan kan isu-isu Timur Tengah ni. Kita boleh bincang pelbagai sudut lah. Kalau macam di Ethiopia tu kita nampak ada yang bincang dari segi eskatologi, macam siapa tidak kenal Imam Imran Hussein, Ustaz Abdul Auni kan. Jadi baguslah, artinya meriah lah perbincangan tu kan. Jadi balik persoalan tu yang sama ada dari mematuhi undang-undang antarabangsa ni kan. Siapa yang mengkajilah public international law ni kan, kita pun tahu macam mana negara-negara ni boleh mematuhi peraturan-peraturan tu kalau kuasa besar pun sering melanggar. Itu dia punya yang tidak dapat dinafikan. Kita ambil saja contohnya Amerika Syarikat lah. Kalau Amerika Syarikat sejak kekalahan mereka di perang Vietnam kan, waktu itu Lyndon Johnson, kalau tak silap saya lah, dia sebagai satu tamparan besar lah, dan mereka lepas tu hadkan Presiden Amerika tidak boleh sudah mengisytiharkan perang tanpa persetujuan Kongres, kena 2/3 kan. Tapi sentiasa berlaku ketidakpatuhan itu. Contoh perang 2003, George Bush Jr. Memerangi Iraq, tidak melalui Kongres. Yang lain 91 tu lain, itu perang Teluk, itu 91 kan. Sekarang Trump pula memang tidak melalui Kongres, tapi ada dia punya sebab. Dia kata tidak melanggar artikel 2 lah, artikel perang lah dan sebagainya. Jadi sentiasa ada alasan. Sebab ini dia kata mengganggu, menjejaskan kita punya core national values, itu keselamatan lah. Jadi dalam konteks ini pun
kita belum melihat perundangan antarabangsa mana dari dasar luar dan undang-undang peperang dalam Amerika Syarikat pun sentiasa ada percanggahan antara negara yang dikatakan sentiasa menghormati nilai-nilai demokrasi Amerika, itu antara presiden, pemegang kuasa eksekutif, kongres, legislatif, dan apalagi judiciary, bagian kehakiman kan. Malah tarif Trump baru ni pun tidak disahkan sah oleh Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Tetapi ada saja hilah penerbitan Trump ni, dia guna pula akta lain untuk mendapati bahawa terdapat negara ni termasuk Malaysia, dia kata telah melanggar undang-undang dan sebagainya di segi supply and demand. Jadi dari segi konteks ini kita sudah nampak Amerika Syarikat yang menganggap diri mereka ni selepas perang dunia perang dingin sebagai world policeman lah, peacemaker lah kan. Jadi dalam negara dia pun sentiasa bercanggah. Jadi apabila keadaan ini sudah berlaku di negara sendiri, apatah lagi untuk menyelesaikan isu-isu yang kemanusiaan, termasuklah kalau kita sebut di Gaza kan, dan sekarang di Iran, dan malah sekolah wanita kan, ini anak-anak perempuan yang mengorbankan 167 orang tu kalau saya tidak salah. Mula-mula Trump kata it's not American punya missile, tapi bila dicek Tomahawk tu made in USA. Jadi saya kata ini perlu disiasat. Jadi itulah maknanya pelanggaran ini sentiasa akan berlaku. Jadi di sinilah peranan saya rasa masyarakat antarabangsa, malah dalam kalangan rakyat Amerika Syarikat sendiri yang tidak bersetuju tindakan Trump memerangi Iran. So it's not the best solution, kan? Jadi bagi saya masyarakat antarabangsa lah yang perlu sentiasa bertanggungjawab. Jangan lupa kan, walaupun dia rakyat kan suara, tapi kita lihat genocide di mana, di Gaza pun boleh dihentikan apabila gelombang media sosial dan sebagainya berlaku, walaupun dia mengambil masa yang lama, tapi akhirnya dipatuhi. Mana stop juga akhirnya pemusnahan yang berlaku kan. Jadi undang-undang antarabangsa ni mau tidak mahu memang negara-negara selain daripada 5 negara itu, kita ada 190 atau tidak saya 202 negara di PBB ini tolak 5 kuasa besar tu. Jadi inilah of course lah tolak Israel mungkin yang akan sentiasa bersuara memastikan bahawa undang-undang antarabangsa ini dipatuhi. Prof, perdebatan ni saya rasa sentiasa berlaku kan. Ada yang kata undang-undang antarabangsa ni seolah-olah tidak wujud. Okey, sebab kita ada prinsip apa kita kenali sebagai sovereignty kan, kedaulatan. So itu mengatasi undang-undang antarabangsa yang sedia ada. Kerana salah satu prinsip undang-undang antarabangsa ini adalah prinsip persetujuan untuk consent, untuk memastikan bahawa satu-satu peraturan, convention itu dipatuhi. Walaupun kita adalah prinsip apa kita panggil Pacta Sunt Servanda, maksudnya once you have entered into a treaty, ianya perlu dihormati. Tapi ya sama ada kita lihat apa yang berlaku, memang pelanggaran banyak berlaku lah kan, pelanggaran berlaku. So, sampai orang kata international law seolah-olah tidak wujud. Kan? Cuma saya mau ulas tadi sikit boleh Rizal tadi. Saya rasa introductory tadi very good lah. Mengatakan Iran ni survive kan. Memang betul sebab dalam konteks hubungan antarabangsa kan sepatutnya kalau teori hubungan antarabangsa lah, kita ada satu teori tu nama dia new realist lah. New realist. Kata konon-kononnya lah yang paling menentukannya segala-galanya ialah systemic pressure yang di-create oleh negara kuasa besar lah, US. Kalau masa perang dingin US dengan Soviet kan. Tapi menariknya itu kadang-kadang saya bila berdebat dengan kawan-kawan saya lah, terutamanya saya boleh sebut sini Prof. Muhammad Yazid lah kan, yang strongest supporter of new realist ni kan, kata cuba kita lihat kes perang Iran dan Iraq kita. Perang dingin sudah berakhir sebab kedua-duanya Soviet Union dan Amerika menyokong Iraq untuk memastikan Iran tidak bermahajarillah. Jadi perang dingin sudah berakhir, lama sudah di Timur Tengah. Bukannya 1990. Daripada tahun 80 hingga tahun 88 sudah berakhir. Sebab dua kuasa bertemu ni
menyokong dua-dua. Dan kata lain, the enemy of my friend is apa? The enemy of enemy, macam itulah. Dia punya tu kan. My friend is my friend. Artinya dua-duanya menganggap Iran ni lebih berbahaya berbanding Iraq. Walaupun sebenarnya waktu itu Iraq lebih rapat dengan Soviet Union berbanding US. Tapi dengan kata lain, kes-kes di Timur Tengah ni bagi saya lah kadang-kadang menjadikan teori-teori air itu tidak relevan. Sebab dalam hal ini, Iran sudah membuktikan bahawa regional actor lebih powerful berbanding systemic pressure. Dan ini saya sudah, saya ada email juga, satu profesor nama yang dikatakan mempromosilah teori social constructivism ni, Profesor apa nama dia tu? Alexander Wen? Alexander Wen. Alhamdulillah dia balas pula email saya. Okey. Dia memang setuju. Dia kata untuk Timur Tengah sistemik tu tidak relevan. Dalam keadaan terutama yang tadi itulah perang Iran-Iraq tadi tu. Sepatutnya sentiasa bermusuh lah konon US dengan Soviet ini kan. Tapi macam mana boleh berkawan? Attack Iran. Jadi itu kehebatan. That's why Sarjana Barat, kalau kita baca lah buku-buku mereka ni, dia anggarkan, dia kata sebenarnya Timur Tengah ni paling payah ditawan. Depan dia macam maaf dengan izin kan dalam podcast ni, dia macam seekor anjing dia kata. Depan kepala anjing tu, yes. Tapi Korea belum tentu. That's why Tuliza sebenarnya kan, ini kalau bukanlah teori konspirasi, tapi ini pahaman saya sendirilah. Sebenarnya bagi saya, projek menyerang Iran ni, dia salah satu perjalanan Amerika sebenarnya untuk menetralkan kuasa di Timur Tengah. Soalnya projeknya bermula of course lah selepas hilangnya Soviet Union. Jadi tulisan-tulisan tahun 90-an, ini awal-awal tahun 90-an tu, berkisar kepada who is next enemy of America. Itu sebenarnya. Sebab waktu itu saya sedang buat master lah. Memang apa yang saya rujuk, even tajuk saya pun masa memang US saya buat kan. Amerika ini kuasa superpower pun tidak. Jadi bila kita baca-baca, kehala itu. Jadi ada ramalan. Okay, next enemy of America is India, Brazil, China. Lepas tu tiba-tiba masuk Islam, Pax Islamika. Dan jangan lupa juga Jepun, Pax Nipponica. Tapi semua ni macam jauh, lama lagi. Tiba-tiba mungkin inilah dia kata Islamika ni kan, dunia Islam ni. Itulah keluarlah tulisan Samuel Huntington kan, 96, The Clash of Civilization. Jadi diraikan lah. Diraikan, jadi akhirnya profesor-profesor di barat ni seakan-akan menjadi penasihat kepada Presiden Amerika. This is the real way kita punya enemy. Jangan lupa Fukuyama. Fukuyama membawa pula End of history. End of history, bahawa untuk aman damai kita kena promote ideologi demokrasi ni kan. Jadi kalau kita kaji, ini pembincangan ilmiah. Di luar sana semacam berlaku. Contoh kan, dia perang 1991 Gulf War. Tiba-tiba pula Saddam menyerang Kuwait. So support lah, Malaysia pun support. Tapi Malaysia ada syarat, tak akan tertentera. Dia kata, kalau kata Tuan M, kalau Madinah, Mekah kena serang, baru kami yang tertentera. Tapi pertama kali, semua PBB, kecuali ada beberapa inilah termasuk PLO, tak sokong inilah. Menghukum Saddam. Okey lah, selesai. Tapi tidak selesai habis, sebab Saddam tidak dijatuhkan. Create another issue tiba-tiba, bukan create lah, tiba-tiba meletus, War on Terror 2001. Naik pula nama tokoh baru dia, main aktor baru dia, Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Saya mengkaji Timur Tengah ni kan, tidak pernah sebelum 2001 terlintas mana-mana tentang dua nama ni, jenama ni, Osama bin Laden ataupun Al-Qaeda. Tiada. Tapi tiba-tiba 2001 keluar nama. Dan waktu itu sebenarnya saya tengah buat mohon PhD dan mau pergi US. Betul terjadi U-turn, pergi UK. Jadi ini kan, jadi bila ini berlaku, sama ada dirancang ataupun tidak, tapi ini berlaku. Sebab apa yang berlaku selepas serangan ini, Amerika dapat dua negara. Afghanistan, ya ditawan, dibom, sama kaitan dengan tadi kata Rizal tadi, ada kaitan dengan Al-Qaeda dan sebagainya. Dan West Weapon Mass of Destruction, Saddam Hussein. Jadi kan
Biarpun US sudah hilang beberapa bangunan, Pentagon hilang, World Trade Center hilang, tapi dia dapat 2 negara. Dan dua-duanya pun Afghanistan kaya dengan uranium. Iraq pula kaya dengan petroleum. Dapat 2 negara. Habis Saddam, what's next? Tiba-tiba berlaku Arab Spring. Dan Turizal sedar semua 10 tahun berlaku. 90 Gulf War, 91 atau Perang Dingin. 2011 Arab Spring, 10 tahun. 2001 Arab Spring. War on Terror. Lepas tu 10 tahun lagi Arab Spring. Arab Spring apa berlaku? Betul, nampak rakyat Semua jatuh. marah. Kerajaan. Tapi satu-satu tumbang. Gaddafi. Ini dianggap enemy of US juga. Apalagi Husni Mubarak. Hosni Mubarak, Bashar, last. Habis. Dia yang tinggal lepas ni. Iran saja. Ya, betul. So dia macam setiap dekat kan, cyclical kan. Jadi saya punya ulasan dulu untuk ini sebenarnya. Walaupun kita tahu ini diakui sendiri oleh Profesor Mashima. Dasar Amerika Syarikat di Timur Tengah ni mau tak mau dikata memang dipengaruhi oleh Israel. Itu pelobi Israel ni terlalu kuat. IPAC tu antaranya lah, Jewish Lobby. Boleh baca buku dia tu. Dia kata mau tidak mahu inilah. Jadi sekarang dia kata antara motif utama Amerika ni mahu regime change. Tukarkan regime. Sebab dia tahu nuklear ni mungkin tak relevan sudah, tapi tiada nuklear sana. Balistik pun sampai berapa kamu habiskan nuklear balistik Iran ni? Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi regime change. Tapi kalau kita pergi keluar lagi, kalau saya sebenarnya berdasarkan pada ulasan-ulasan lain, Amerika ni, Israel ni sebenarnya dia guna Amerika. Ini namanya cuci tangan mana? Digunanya Amerika untuk serang Iran. Okey, lepas tu Iran dia tahu akan retaliate sebab Iran akan hentam stesen-stesen di Gulf War ni, di Gulf countries ni. Jadi dia mahu Gulf country ni membalas balik buat Iran ni. Tapi tidak intercept saja. Kalau dia sudah cuci tangan, apa artinya? Yang hentam Iran sekarang siapa? Gulf War. Negara telur hentam Iran. Tapi nasib Turki dia boleh baca, Yaman dia boleh baca, yang semua ni dia hanya intercept saja. Dan selalu keluarkan perkataan, kita kena hadkan konflik, janganlah sampai melarat dan sebagainya. Dan saya rasa Amerika pun sudah tahu, Amerika sudah mungkin dipergunakan. Tapi macam kata peribahasa Melayu lah, telajak perahu boleh ditarik, telajak kata tak boleh ditarik. Akhirnya kata orang mesti kita habiskan juga. Mau tahu, tapi macam mana habisnya saya tidak pasti. Tapi setakat ni idaman Netanyahu ni supaya negara Teluk ni pula yang menyerang Iran belum berlaku. Ini saya punya ulasan. Terima kasih, Prof. Satu perbincangan yang menarik. Saya fikir kita rehat sebentar untuk kita lanjutkan selepas ini perbincangan dengan panel kita seterusnya, Dr. Syauqi. Kita berehat seketika ya.